Setting dulu. Teguk ke manjang. Abang slow sikit bang. Dengar dah live. Tunggu orang masuk. Kita tunggu dulu. Dengar tak suara? Bismillahirrahmanirrahim. Kita testing dulu. Sementara tunggu yang lain masuk, insya-Allah. Dengar tak suara? Kita nak dengar tak suara? Sementara tunggu yang lain masuk. Dengar tak suara? Siapa ada tu? Arifah. Arifah, dengar tak suara? Suara Ustazah. Dengar ke tak? Dengar ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nak? Jelas ke tak jelas? Ke perlu Ustazah pakai mikrofon? Clear tak? Kalau tak clear nak pakai mikrofon saja, tak pakai awal-awal sebab tak mau nak apa dah pakai mic. Dengar lah. Alhamdulillah. Boleh share lah, boleh share dalam grup ke dalam mana ke, boleh share. Clear, alhamdulillah. Baik, sementara kita tunggu yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, jelas. Okey, alhamdulillah. Baik, sementara tunggu yang lain masuk, marilah bersama-sama kita buka ataupun kita mulakan perkongsian kita pada malam ini dengan Asmaul Husna. Jarang ni. Biasa Asmaul Husna ni untuk kita tunggulah orang masuk supaya sempatlah orang dengar apa yang akan kita kongsikan bersama, insya-Allah. Daripada duduk saja, duduk diam, duduk tunggu tengok skrin, no. Baik, kita menasyidkan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah. Kau lama kau slow dah. Biasalah malam-malam ni. Suara pun tak apa-apa nak sedap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 42 orang menonton. Alhamdulillah. Sementara tunggu tadi kita Asmaul Husna dulu. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang yang bagi salam tu sudah jawab nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu nah, lama kita tidak talaqi lah. Tak apalah, kita duk tengok kot ni pun kira boleh lah no. Jadi alhamdulillah, mula-mula siapa sudah minta maaf lah siapa yang tunggu lama sikit tu. Terlambatlah sikit tadi. Maklumlah mayang isyak pun, jemaah pun, imam dia wirid lama pula dah. Kita nak live pukul 9 dah imam wirid lama. Nak tinggal imam pun nak tinggal imam tak sampai hati. Sagi ikut dia pusing nak salam tak ada orang. Jadi kita tunggulah imam sambil tu kita bagi hint lah kat imam, cepat sikit imam, saya nak live ni. Amboi Nania 4 tahun tak buka FB baru buka Nania. Okeylah, alhamdulillah. Mengapakah medium FB yang kita pilih? Kerana dia boleh simpan, dia boleh rakam, dia boleh share untuk tempoh yang lama lah berbanding IG. Sebab IG tu dia dalam masa yang terhad saja. Jadi kita memilih untuk bersama-sama dalam FB lah untuk lama sikit kita.
simpan atau kita rakam atau kita share lah ya. Baik, alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada masing-masing semua yang sudi untuk menonton live ini. Ustazah bukanlah orang yang berilmu. Ustazah tak ada ilmu pun. Ustazah hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru Ustazah. Itu saja nah. Jadi kita sama-sama berkongsi lah. Sebab Ustazah pun duk PKP lama-lama tak bercakap, lama-lama dia jadi sakit. Jadi nak kena bercakap lah. Nak bercakap seorang-seorang lagi orang gelak. Jadi kita buat live ni lah ya. Dah lama mengajar pun lama dah tak mengajar. Jadi kita buat live lah insya-Allah. Nah, bagi tahu kawan-kawan terutama yang muslimin pun boleh tengok juga. Kebetulan malam ini pun adalah kelas ganti. Ustazah buat kelas ganti untuk MPU 3092 pendidikan Islam. Tadi nampak Ahmad dah masuk, yang lain pun tak tahu pergi mana, hanyut dah rasa. Tak apalah ya, kita tunggulah depa. Okey. Mak pun masuk, pengurusi KRI pun masuk, alhamdulillah. Adik mak, tak apalah adik pun boleh nah. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita akan berkongsi, kita akan bercerita tentang apa? Cerita tentang puasa, tentang puasa. Mungkin secara spesifiknya adalah wanita dan puasa, tetapi Ustazah lebih suka untuk kongsikan dengan kita semua tentang bagaimana puasa itu sebenarnya. Dia lebih kepada orang yang lain lah juga. Kalau untuk muslimin pun boleh juga. Jadi sebelum ini sebelum tu Ustazah nak ucapkan terima kasih jazakumullah khairul jazak kepada Kelab Rakan Islah, kepada pengurusi Kelab Rakan Islah MOK dan juga dakwah tarbiyah dan juga Biro Jannah. Biro Jannah merupakan penyelaras program pada malam ini. Boleh Amir Nizam singgah sila siapa pun boleh masuk siapa pun boleh tengok. Muslimin muslimat tak ada masalah. Yang muslimat boleh tengok untuk diri sendiri, ilmu kepada diri sendiri. Kalau muslimin dia tengok untuk bakal dia nanti, bakal zaujah, bakal isteri jadi bolehlah untuk bersama-sama kita mendapatkan ilmu, kita kongsilah sama-sama. Baik, seterusnya sebelum ni Ustazah nak ucapkan terima kasih kepada penyelaras Biro Jannah iaitu Syahirah yang berusaha untuk mewujudkan aktiviti pada malam ini iaitu live ini. Dan Ustazah ni kalau ikut Ustazah ni tak ada masalah pun, boleh je, tak ada masalah. Kalau pelajar minta kita buat, so tak ada masalah lah, boleh berlaku. Jadi terima kasihlah kepada Syahirah, Biro Jannah, Yusra, MOK, data dan sebagainya dalam Kelab Rakan Islah atas inisiatif ini insya-Allah. Baik. Jadi sebelum ini Biro Jannah telah dia dah sebarkan satu borang soalan untuk bertanyakan soalan pada malam ini. Jadi soalan telah pun Ustazah kumpul, telah ada, dan soalan ni Ustazah dapat awal lagi lah sebab Ustazah kena buka kitab. Kitab macam-macam ni, kitab Safinatun Najah, kitab Syekh Nuruddin, kitab apa lagi kita ada Furuq Masail, kita ada fiqh manhaji, kita ada ensiklopedia fiqh sunnah wanita. Jadi Ustazah kena buat homework lah. Daripada soalan-soalan buat homework. Sebab kita tahu orang tak ada ilmu. Bila orang tak ada ilmu, ini kita bergantung dengan kitab-kitab para salafus soleh, imam-imam, ulama-ulama dulu-dulu. Kita mesti berpegang dengan kitab mereka. Dan Tok Guru Ustazah yang paling dekat ialah Tok Guru Ustaz Muhadir Haji Jul. Ini Tok Guru Ustazah yang paling banyak Ustazah menuntut ilmu lah, yang Ustazah bertalaqi dengan beliau ya. Maka dengan itu sebelum Ustazah memulakan dulu tu banyak lama intro kena sabar sikit lah. Mohon sedekahkan Al-Fatihah untuk semua guru kita, bermula daripada guru kita sejak kita tadika, guru kita sejak sekolah rendah, guru kita sejak sekolah menengah, guru kita mengaji, guru Quran dan sebagainya, guru kita di universiti, guru kita di IPG, guru kita di mana-mana sahaja tempat kita menuntut ilmu. Kita sedekahkan Al-Fatihah pada malam ini. Jadi Ustazah nak khususkan Fatihah Ustazah ni kepada semua guru-guru Ustazah yang menjadikan Ustazah ada sedikit ilmu insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Alhamdulillah. Kalau ada interruption, tolong komen lah. Tak dengar ke, tak jelas ke, tak nampak muka ke. Rasa panas ke? Panas pasal kipas lah nah. Rasa tak seronok ke, rasa lapar ke apa, pergi makan lah. Jadi kalau apa-apa tu boleh type lah. Kod Ustazah boleh perbetul apa yang patut. Nah? Baik, Alhamdulillah. Jadi yang pertama sekali, syukur. Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Anak-anak. Ataupun kalau ada orang awam, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, para penonton semua, kita bersyukur. Alhamdulillah, syukur. Kena sebut Alhamdulillah ni memanjang. Kena sebut Alhamdulillah panjang-panjang. Pasal apa? Kerana kita ada berbaki lebih kurang esok adalah hari Khamis. Esok tengok anak bulan. Lusa insya-Allah kita berpuasa. Esok hari terakhir kita makan di siang hari. Lusa kita akan mula berpuasa. Anak-anak, hari ini kita ada dengar perkhabaran tentang kematian. Kita ada dengar perkhabaran tentang orang meninggal. Kita dengar perkhabaran orang meninggal dunia. Jadi anak-anak, kalau anak-anak, tuan-tuan perempuan semua boleh tekan butang FB, boleh tekan butang live, boleh tekan butang apa yang ada di telefon hari ini. Bermaksud kita hidup. Bermaksud kita hidup, bermaksud Allah bagi pada kita peluang untuk hidup setakat sekarang. Kita kena doa supaya kita dapat hidup sehingga habis Ramadan dan seterusnya insya-Allah. Tapi yang penting untuk Ramadan ini dulu, kita perlu rebut peluang. Anak-anak, para hadirin sekalian, berapa ramai yang kita lihat tak sempat nak puasa lagi telah dipanggil Allah. Berapa ramai yang kita lihat tak sempat lagi nak menghadapi Ramadan, hari Khamis ni, hari Jumaat ni, depan minggu lusa ni, telah pun dijemput Allah. Berapa ramai dalam kalangan kita yang Allah panggil terlebih dahulu sebelum mencapai kepada Ramadan. Untuk kita benar-benar bersedia menghadapi Ramadan ini, kita kena sentiasa syukur. Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Syukur ke Allah, syukur ke Allah. Bangun pagi, sedut nafas, buka mata, gelap, awak gelap. Terjaga pukul 3, terjaga pukul 4, gelap, awak gelap. Maknanya aku hidup. Kita hidup. Kita bayangkan kita buka mata pukul 8 pagi, pukul 8 pagi pula. Pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, tak buka mata. Tak buka mata, buka-buka, duduk di dalam liang lahat. Nah, ini adalah juga antara benda yang perlu kita bersyukur. Jadi anak-anak, untuk malam ini, tuan-tuan dan perempuan hadirin sekalian, kalau kita dapat melihat live sekarang ni, kita dapat melihat yang tu saja dulu. Kita perlu bersyukur. Ya, kita perlu bersyukur dan kita kena sentiasa bersyukur sebab Allah kata kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kamu kufur, azab aku amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi dengan kita bersyukur pada masa sekarang, Allah akan tambah lagi. Allah tambah. Allah benarkan kita hidup sehingga Ramadan. Allah izin kita hidup sehingga Ramadan. Allah izin kita merebut peluang-peluang Ramadan. Maka dengan itu perlu untuk kita sentiasa bersyukur. Habis cerita bersyukur. Ni. Anak-anak muslimat kalau di jannah dia tahu pendahuluan susah saja 30 minit. Tak masuk isi lagi. Sebab tu kitab ni mengajak kitab Safinatun Najah ni, Ustaz Mahathir punya kitab syarah Safinatun Najah, kitab Misbahud Dujah ni. Ya Allah, 3 tahun makan tahun. Kepada kakak-kakak senior yang pernah bersama-sama Ustazah sejak 2016 dulu dapat tahu lah. 2017 dulu dapat tahu lah. Memang bawa kitab ni 3 tahun tak habis-habis. Pasal apa? Banyak cerita sangat. Selingan-selingan tu banyak sangat. Tak apalah insya-Allah malam ni. Baik, alhamdulillah. Baik, malam ni Ustazah nak berkongsi tentang apa? Ustazah nak berkongsi tentang bagaimana kita berpuasa ini, kita benar-benar kita menghadapi ataupun kita mesti pegang satu hadis kursi yang Allah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu li ana ajzi bih.
As-siyamu li ana ajzi bih. Allah kata puasa itu untuk aku. Ana ajzi bih, dan akulah yang menilainya, dan aku yang membalasnya, aku yang mengganjarkannya. Allah yang mengganjarkan. Ya? Banyak-banyak kali Ustazah sebut dalam kelas atau dalam kelas-kelas atau dalam kuliah-kuliah, sebanyak-banyak kali Ustazah sebut, Ustazah kata antara solat dan puasa, benda yang paling orang senang nak tipu adalah puasa. Solat payah nak tipu. Pasal apa? Contoh, kita ada roommate, kita duduk di asrama, kita duduk dengan roommate. Roommate kita ni kalau bagi pasangan telah berkahwin, suami isteri lah. Ya? Kita ada roommate. Roommate kita ini, kita boleh katakan dia sebagai macam 24 jam dia asyik duduk bersama kita, duduk tengok kita, duduk nampak kita. Dan kalau kita tidak solat, roommate inilah yang akan nampak, yang akan tahu. Nah, dan sudah tentulah Allah akan melihat. Ini cerita, ini kita cerita gambaran zahir. Roommate kita boleh nampak kalau kita tidak solat. Tambah lagi kalau Sabtu Ahad, kalau tak pergi ke mana, duduk dalam bilik. Daripada pagi, pukul 8 pagi sampailah ke petang, duduk di bilik, duduk baca buku, sekali tengok movie, sekali tengok Korea, sekali tengok Pak Ji Kyung, Pak Jun Sung, apa benda dah, nama-nama Korea apa tu. Jadi sampailah habis. Melainkan muslimat lah, kalau dia haid, tu tahu dah lah, kau kenapa tak semayang? Aku period lah. Okey, tak apa. So tahulah, tak ada masalah. Kalau muslimin, kalau lelaki, kalau dia tidak solat, roommate lah satu-satunya orang yang nampak, yang boleh nampak. Jadi kita tak boleh tipu. Kita tidak boleh tipu. Berbeza dengan puasa, anak-anak. Berbeza dengan puasa. Puasa ni, sebab itu Allah turunkan hadis kursi ini. Allah kata, puasa tu untuk aku, dan akulah yang mengganjarinya. Kita puasa ni bukan untuk siapa-siapa. Kita puasa hanya untuk Allah. Ya benar, semua ibadat kita buat kerana Allah Ta'ala. Tapi nak cerita spesialnya puasa, kita nak masuk bulan puasa ni, Ramadan ni, kita nak cerita spesialnya dia, bahawa Allah saja yang boleh menilai puasa kita itu. Puasa kita tak boleh tipu. Memang tak boleh tipu. Puasa kita boleh tipu. Puasa kita boleh tipu. Puasa memang kita boleh tipu. Sebab apa? Kita duduk diam kan. La ni, kalau Ustazah kata kat kamu, katakanlah la ni bukan malam. La ni adalah waktu pagi lah. Contoh dia pukul 9 pagi. Ustazah kata, okay, hadirat-hadirat semua, Ustazah puasa hari ni. Percaya tak? Mesti kamu percaya. Sebab la ni Ustazah tak makan. Cuba Ustazah kata sambil duduk makan nasi, Ustazah kata, anak-anak Ustazah puasa ni. Memang tak lah. Jadi Ustazah kata, Ustazah puasa lah ni. Mesti kamu percaya. Kerana tidak nampak Ustazah sedang makan. Dan kalau kamu berdua dengan roommate kamu dalam bilik di asrama pun, atau hatta dalam rumah tangga kamu pun, kalau kamu tidak makan di hadapan dia, kamu boleh minum air di dalam tandas atau di dalam bilik air. Nampak? Kerana itu, puasa ni Allah sahaja yang boleh nilai. Manusia tak boleh nilai. Kita hanya boleh kata, bagus dia puasa tu, tak payah duk ajak dia makan. Padahal dia tak mau makan, kita masak. Mungkin kita masak tak apa-apa sedap. Jadi nak cerita kata, puasa ini, kita katalah dengan sama-sama makhluk pun, kita sebutlah, kita mengakulah dengan makhluk-makhluk mana pun, orang akan percaya kita puasa. Tetapi kita tidak boleh tipu Allah. Kita tidak boleh bohong dengan Allah. Kita tak boleh nak selindung daripada Allah. Sebab Allah nampak segala-galanya. Solat pun, kalau kita solat dan kita tidak khusyuk, kita duk terbayang macam-macam benda, maka ianya tidak juga menepati khusyuknya dalam solat tu. Jadi nak habang tapi kata, puasa ini memang benar ianya adalah untuk Allah, dan Allah saja yang akan mengganjarinya. Itu cerita tentang nak pergi ke bulan puasa ni. Nak pergi menuju ke bulan puasa. Baik. Apa kelebihan? Ini soalan-soalan nanti Ustazah akan jawab di hujung nanti soalan-soalan Ustazah akan jawab di hujung nanti. Apakah kelebihan-kelebihan yang kita lihat serba sedikit lah. Nak pergi banyak-banyak nanti tak boleh nak lama-lama. Dia 1 jam bagus 10 ya. Sekali Ustazah pelebih, sekali pakat menguap belakang. Jadi nak cerita, bulan puasa inilah antaranya adalah kelebihan bulan puasa ni adalah doanya mustajab. Kalau nak cerita sekarang ni banyak dah. Memandangkan kita ni tempoh PKP.
Lupa tadi nak doa no. Semoga kita semua diangkatkan semuanya semoga kita semua dijauhkan daripada Allah segala wabak, bala dan musibah yang ada atas muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Allahumma adfa' 'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'i wal munkara ma zahara minha wa ma batan. Yang dapat kita lihat, yang kita nampak, yang kita tak nampak, semua moga Allah menjauhkan kita. Sentiasa baca doa tu. Semoga waktu mana kena cari waktu-waktu mustajab doa. Antaranya kita nak pergi ni lah ke bulan puasa ni. Tapi sebelum nak sebut bulan puasa tu, tadi saya nak cerita lah. Tadi hujan lebat. Ada setengah-setengah tempat tu hujan lebat. Kalau Ustazah di Sungai Buloh ini memang hujan lebat. Dan Ustazah pernah berborak dengan suami Ustazah. Ustazah kata, kalau kita tengok keadaan kita di mana-mana saja, kat sekarang ni mungkin kalau di Sungai Buloh ni kami malam-malam hujan. Ada macam setiap malam hujan. Siang panas, malam hujan. Siang panas, malam hujan. Kita ada tak kita perasan apabila tiba-tiba apabila hujan, lepas hujan sepatutnya kita jadi apa? Kita jadi apa? Bukan mengantuk. Lapang, mengantuk. Bukan. Lepas hujan, biasanya kalau ikut fitrah alam ni, lepas hujan biasa sejuk kan? Sejuk kan? Mesti sejuk. Tetapi perasan tak, setengah-setengah waktu, bila hujan, kita panas dalam rumah. Mulalah keluar teori-teori sains. Ni bahang bumi naik lah, kita jadi panas lah, apalah. Itu dari segi sains lah. Boleh carilah yang tu. Benar, ada benarnya. Namun, sebagai kita orang yang melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita itu, kita kena transferkan dia menjadi satu hikmah. Contoh dia apa? Contoh awak tadi hujan tapi panas. Hari ni sejuk lah. Hari ni sejuk sebab hujan dah lama dan lebat. Dan ada setengah-setengah waktu yang panas tu. Yang panas tu kita perlu pada masa inilah kita mesti ingat balik Allah bagi kat kita hujan tapi kita panas. Sebab apa? Ustazah kata, duduk simang-simang dengan suami Ustazah kata, kadang-kadang hujan ini Allah turunkan bukan kerana kita manusia. Allah turunkan kerana bunga berdoa, pokok berdoa, kucing berdoa, bewok berdoa, apa lagi, monyet berdoa. Sebab mereka panas, mereka tak dapat air tu. Tumbuh-tumbuhan berdoa, tumbuh-tumbuhan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka diturunkan hujan dengan sekelip mata saja, sekejap saja. Untuk siapa? Untuk tumbuh-tumbuhan, untuk kucing, untuk monyet, supaya mereka sejuk. Kita yang duduk dalam rumah panas. Jadi kita kata Allahu Akbar. Kita dapat rahmat, kita dapat nikmat daripada Allah. Allah bagi nikmat tu, kadang-kadang kita kena muhasabah, bukan kerana kita. Kita jangan action, kita jangan bongkak, kita jangan sombong. Bukan kerana kita. Kerana monyet tadi, kerana arnab. Awak ulang monyet no? Sebab kat sini banyak monyet. Kerana arnab, kerana kucing, kerana pokok, kerana tumbuh-tumbuhan yang Allah bagi. Mereka ni je yang berdoa, minta hujan dengan Allah. Jadi kita ni, kita janganlah duk beraction. Kita jangan sombong, kita jangan bongkak. Alhamdulillah hujan, Alhamdulillah hujan. Untuk kita ni, untuk kita untuk kita. Sebaliknya, kita semua perlu bersyukur. Kita semua perlu sebut, Ya Allah, nasib baiklah pokok berdoa, kami dapat tumpang. Nasib baiklah monyet berdoa, kami dapat tumpang. Nasib baiklah kucing berdoa, kami dapat tumpang. Jadi kita kena sentiasa fikir Allah bagi itu, kadang-kadang nikmat Allah bagi itu semuanya daripada makhluk-makhluk Allah di keliling kita. Sebab kalau kita asyik-asyik duk bangga, duk seronok, duk bangga, duk seronok, duk bangga, duk seronok, tulah. Takut nanti kita lupa diri. Bila kita lupa diri, kita akan mula sikit-sikit kita lupa kat Allah. Bila kita lupa diri, kita lupa kat Allah. Nampak?
Sikit saja nikmat yang Allah bagi. Bagaimana nikmat itu dapat mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hujan je pun. Contoh hujan kat 10 minit. Nah, okey. Habis. Antara waktu mustajab doa adalah ketika hujan lebat. Ketika hujan lebat. Takut tutup habis ni switch semua ni. Ustazah takut lah. Tutup switch TV, switch peti air semua. Takut apa? Takut sambak. Satgi ni PKP ni satgi tak boleh tengok TV. Takut TV terbakar. Sampai macam tu. Nah, ketika hujan lebat itulah kita berdoa. Dan doa yang tidak boleh kita tinggalkan sekarang ini adalah Allahumma rfa'anna al-ghala'a wal waba'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkara ma zahara minha wa ma batan. Hak tu kena ulang. Nanti daripada KRI Kelab Rakyat Islah punya FB nanti kita akan ulang tayang doa tu. Doa tu kena baca, kena hafal, kena baca, kena hafal. Baca sentiasa. Tak ada masa dah untuk kita. Biarkan mulut kita ni duk kosong saja. Mesti sentiasa berdoa. Nah, Allahumma rfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara ma zahara minha wa ma batan. Alhamdulillah. Jadi antaranya adalah waktu hujan lebat. Bukan gerimis mengundang tu, bukan. Masa hujan lebat sungguh-sungguh tu. Nah, okey. Jadi kita nak masuk pada bulan Ramadan. Ya, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ramadan Karim, Allahu Akram. Nah, Ramadan itu mulia namun Allah lebih mulia. Nah, itu apa orang kata apa greeting musim Ramadan ni lah. Dan kan selain daripada Assalamualaikum, kita pun sebut Ramadan Karim. Apa tu orang hak dengar tu pun dia pembalas lah. Allahu Akram. Itu macam greeting lah, ucapan. Greeting pun tak faham lah, payah. Ucapan. Jadi menunjukkan kata kita seronok nak menunggu Ramadan, seronok nak menanti Ramadan. Nak masuk Ramadan tu macam-macam benda boleh kita. Dan sampai siap ada greeting pun semua, ucapan semua cukup. Baik, doa yang mustajab ketika berpuasa. Untuk kita semua. Jadi Ustazah tak fokus kepada muslimat sajalah. Ustazah buka kepada semualah. Sebab takut nanti hak muslimin depa left group. Depa left group pula. Depa lari pula. Depa takut sagi kod Ustazah cerita untuk muslimat saja. Ustazah cerita juga untuk semualah. Mustajabnya doa. Jadi 30 hari atau minimum, Imam Syafi'i kata minimum kita puasa adalah 29 hari. Itu Imam Syafi'i kata. Minimum sepanjang 29 hari itu jangan pernah satu pun kita tinggal waktu yang paling mustajab doa, iaitu ketika berbuka puasa. Ada waktu-waktu yang lain, mungkin Ustazah tak akan kupaskan di sini, ada banyak lagi lah ni bila PKP ni online kuliah Ramadan pun banyak. Boleh pilih, kita sampai boleh pilih nak ustaz yang macam mana, ustaz yang handsome tak handsome, ustaz yang macam mana, semua kita boleh pilih. Boleh dengar lah semua tu. Cuma apa yang Ustazah nak kongsi pada malam ini ialah doa ketika berbuka. Doa ketika berbuka puasa. Bukan banyak-banyaklah berdoa pada waktu itu, berebut-rebut. Sebelum nak buka puasa, kita buka puasa pukul berapa? Contoh dia kata 7.25. 7.25, 7.10 minit duduk di meja makan dah. Tu dia, bukan sebab lapar, bukan sebab dahaga. Kerana untuk kerana untuk berdoa. Amboi Ustazah, sampai nak kena duduk doa di meja makan, duduklah depan TV. Boleh duduk depan TV, tapi sejauh mana kita khusyuk berdoa, dah duduk depan TV, duduk tengok TV sambil berdoa, cerita apa dia? Jadi kita duduk di meja makan sebab apa? Sebab duduk meja makan ni duduk diam-diam. Kalau nak lagi khusyuk, bentangkan sejadah, duduk atas sejadah, pegang biji tasbih. Baca doa pada waktu itu. Sekali jenuh nak berlari lah pula, nak pergi buka puasa. Di meja makan, orang semua dah berkumpul dah, kita je tak ada. Nuak Kemar duduk pergi mana? Tu Nuak Kemar duduk atas duduk atas jadah, duduk baca doa, duduk berdoa nak buka puasa. Jadi awal 10 minit sebelum kita buka puasa, kita duduk baca doa. Doa lah apa nak doa. Jangan tinggal doa. Hindarkan diri daripada hindarkan diri daripada
Dajjal, api neraka dan juga COVID-19. Segala wabak, segala balak, segala musibah yang ada atas dunia. Kalau boleh ulang baca doa yang kita duk baca di dalam waktu sebelum bagi salam di dalam solat. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi baca doa mengelakkan daripada Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tu kena baca. Kena baca sebelum bagi salam setiap kali dalam sembahyang fardu, solat fardu, kena baca. Lepas innaka hamidum majid tahiyat akhir tu baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang tu kena baca cik. Yang tu kena baca. COVID-19 ni pun kita duk nampak dah. Ala-ala akhir zaman. Memang akhir zaman sungguh-sungguh dah. Jadi doa ni tak boleh tinggal. Doa ni tak boleh tinggal. Ulang baca doa ini ketika kita nak buka puasa. Susun satu-satu. Mulai malam ini ataupun esok kita tulis dalam satu kertas, kita tuliskan nombor 1 aku nak doa apa. Nombor 1 Ahmad Fadlan doa. Kurniakanlah aku isteri yang solehah. Amboi nombor 1 Ahmad Fadlan. Ashraf pula Acap pula doa. Nombor 2 kurniakanlah aku isteri yang cerdik. Nombor 3 kurniakanlah aku isteri yang bijaksana. Amboi 10 saja nombor cerita pasal minta isteri. Nurul Liana Muhammad Radi, boleh ke sebut Ustazah atau baca dalam hati? Sebut cik oi, sebut. Pasal apa nak baca dalam hati? Dalam hati ni yang rukunnya adalah tentang niat qasad di dalam hati. Kita nak cerita pasal pasal doa tu sendiri. Tentang doa tu sendiri. Doa sebut. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku. Sebut, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku. Sebut sentiasa. Kalau malu kat orang, pergi naik duduk dalam bilik kamu, baca doa seorang-seorang. Boleh jugalah, tak ada masalah. Doa lah apa saja. Doa lah apa saja. Amboi Acak suka so tak pasal minta isteri solehah saja 10 poin. Masuk yang ke-11, ya Allah ya Tuhanku, hindarilah aku dari COVID-19. Baru nombor 11 baru COVID. Nombor 1 sampai 10 tak sat. Minta isteri yang solehah, yang bijaksana, yang kaya, yang cantik, yang rupawan, yang macam Korea lah apalah Jadi anak-anak dan para hadirin sekalian, senaraikan doa-doa. Doa yang paling waktu mustajab tu kena guna, waktu kena doa. Bacalah segala jenis doa. Yang penting apa Ustazah sebut tadi, mesti elak daripada dajjal. Dan elakkan daripada dajjal. Ulama-ulama dulu pun berdoa agar tidak hidup di zaman dajjal. Kita kena doa macam tu. Kita nak minta doa pada Allah, kita dimatikan sebelum berlakunya zaman dajjal. Sebab para hadirin dan anak sekalian, kita ni kalau ulama apa doa supaya dimatikan sebelum zaman dajjal, yang ulama yang orang kata apa, yang tak melakukan maksiat, dosa besar depa tak buat, itu pun minta tidak dihidupkan pada zaman dajjal, apatah lagi kita. Sebab banyak hadis-hadis Nabi tentang kedatangan dajjal ini, bacalah. Buku yang Ustazah nak sarankan, boleh sarankan tentang hari kiamat adalah buku Syekh Fahmi Zamzam. Tajuk dia Kiamat Hampir Tiba. Kalau dapat Ustazah nak bagi contoh, ada di atas pula dah, di rak buku di atas. Nanti nak minta tolong siapa dah? Abi tolong ambil buku Kiamat Hampir Tiba, nak tunjuk contoh. Dan buku tu PKP ni beli kat Shopee ke, beli kat Lazada ke, boleh baca buku tu. Sebab lepas ni kalau anak-anak APG Kampus Bahasa Melayu, minggu ni adalah minggu terakhir mereka mengaji. Mereka mengaji, bukan mengaji Quran mengaji ni orang mutakawal kata belajar lah. Adalah minggu terakhir mereka mengaji, mereka belajar. Jadi bacalah buku-buku yang bermanfaat.
Jangan duk cari buku-buku tak ketahuan Allah tu nah. Tak bagus. Jadi bacalah buku-buku yang bermanfaat. Kalau dia baca buku Kiamat Hampir Tiba ni, dia macam baca buku Mestika. Kalau Mestika tu dia lebih kepada mitos, kepada rekaan-rekaan cerita. Tapi kalau buku Kiamat Hampir Tiba ni, dia sebiji tentang hadis Nabi SAW, tentang semuanya, tentang kedatangan Dajjal akhir zaman. Nah, kena baca buku tu. Ya, nanti suami Ustazah ambil kat atas tu, nanti kita tunjuk contoh. Baik. Habis nombor 1, doa mustajab pada zaman, pada musim, pada bulan Ramadan. Tadi Ustazah ada nampak senior kita Abang Syukri, Izzat Syukri, ada tanya soalan. Mohon kongsikan juga sedikit kelebihan bersahur. Ramai orang muda tak nak bangun sahur atau sahur awal pukul 2 pagi. Okey. Bersahur. Sahur ini sangat bagus dan sangat molek. Sangat bagus dan sangat molek. Abang Izzat Syukri tu dia sebut sebab dia ada pengalaman di IPJKBM. Sebab apa? Sebab dia menguruskan sahur di surau. Dia dengan beberapa orang yang turun. Abang Fazrul, dulu-dululah. Dia beberapa orang je yang turun untuk makan sahur. Tapi makanan tu banyak kita order. Kalau dulu di Surau At-Taqwa, kita tempah makanan tu. Kita tempah makanan untuk sahur. Dan kesian kat mereka ni. Mereka uruskan makanan, orang tak turun sahur, orang tak turun makan lah. Ataupun mereka bungkus set-set naik makan di bilik. Pukul 2-3 pagi makan, lepas tu lena sampai ke pagi. Baik, kelebihan sahur ni, Nabi SAW sangat menggalakkan sahur. Sebab apa? Sahur ini adalah sunat muakkad yang Nabi tuntut kita untuk buat. Hatta kita minum seteguk air. Kalau tak dapat buah tamar, kita minum seteguk air. Dan kena buat walaupun pada ketika itu, kalau habis lah, Ustazah nak bagi tips lah. Kalau Ustazah nak bagi tips, kalau habis malas sekalipun, kita cuba didik diri kita ni. Kamu letak botol air kamu, ataupun letak botol air, botol air kita faham tak no? Letak botol air, dan kalau ada kurma, kalau beli kurma, buah tamar, letak dalam bekas yang bertutup. Mestilah bertutup, jangan tak tutup. Selagi bangun pagi nak makan, tak ada, lipas buat pelari. Bor dalam bekas bertutup, letak di tepi katil anda. Letak di tepi katil kamu. Letak di tepi katil kamu. Dan kunci jam. Kunci jam pukul berapa? Okey, imsak kita kata. Okey, kita ambil subuh lah. Ramai orang dah tak berapa ikut dah imsak, dia ikut subuh. Tak apalah. Subuh azan pukul berapa? Contoh dia lah ni, azan subuh dalam pukul berapa? Dalam pukul katalah kita kata pukul 5.40. Awal sungguh no. Ini subuh negara mana tak tahu. Jadi pukul 5.40 tu kunci azan. Azan pukul 5.40 tu azan. Janganlah kunci 5.40. Jangan kunci 5.40. Bangun-bangun azan memang pi kunci pukul 5 suku. Azan 5.40, bangun 5 suku. Ni Ustazah ajak ni kira paling, orang kata apa, paling cerai lah, paling lekeh lah. Kalau duduk di rumah, kalau boleh makan nasi, mak bangun masak, ni mak gerak pun, tahu bom pun dia tak berjaga. Tahu bom, baling bom. Campak bom pun dia tak jaga. Jadi kalau kita, jadi bila dah mak buat lagu tu pun tak jaga, apatah lagi kalau duduk seorang-seorang di asrama tu noh, yang 42 orang duduk di asrama tu. Ustazah harap ada yang dengar lah yang duduk di asrama tu. Farizal. Duduk elok-elok. Sahur jangan tinggal Farizal. Jadi letak tepi katil. Jaga 5 suku tu kering. Tak tahulah bunyi alam kamu macam mana kan. Bunyi ayam ke, bunyi katak ke, bunyi bluk ke apa, ikutlah bunyi apa pun. Kamu pun bangun, tutup alam, capai ayak, botol ayak tadi, ambil minum. Ambil minum. Bangun, minum. Berdiri, bukan bangun berdiri tu. Duduklah atas katil tu, jangan pergi sambil duduk lena pula duduk minum lagu tu, tak boleh lah. Jadi minum, bangun, duduk. Tengok segak tak? Kalau segak, tunggu sat sampai subuh. Tunggu sat sampai subuh. Azan 5.40 terus semayang, terus solat. Lepas tu anak lena lah.
Nah. Lepas tu ni sekali dia cerdik, dia pergi ambil straw pula. Sambil dia duduk baring, dia ambil straw. Dia tarik straw tu mai ke daripada botol air tu, dia tarik straw minum. Lepas tu lena pakai air tu, subuh pun tak mayang. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab itu kena bangun, duduk minum, makan kurma. Biarlah mata pisat tahu mata pisat. Buka tak buka. Biarlah macam tu pun. Ya. Semoga lepas kita minum, lepas kita makan, kita akan jadi segar. Kita jadi segar. Sementara tunggu 5.40 tadi tu, azan masuk, maka terus solat subuh. Alhamdulillah. Kalau sahur tengah malam sebelum tidur dikira pahala macam sahur pagi ke dari keberkatan dan sebagainya? Tak dapat, cik. Tak dapat. Kalau sahur tengah malam tak dapat sahur. Tak dapat pahala sahur. Sebab apa? Sebab pahala sahur adalah pada lepas kamu bangun, kamu makan untuk sebelum subuh, antara waktu imsak tu. Dia mesti lagi dekat dengan subuh, lagi pahala lagi besar. Lagi dekat dengan subuh, lagi pahala lagi besar. Jadi kalau dah tengah malam tu, melainkan kamu subuh di Uganda. Subuh Uganda pukul 2 pagi boleh. Kerana masalah kita duduk di Malaysia, kita tak duduk di Uganda. Jadi kita duduk di Malaysia, kita ikut cara Malaysia lah. Imsak kita, subuh kita di Malaysia. Baik. Seterusnya, Ustazah nak sambung. Kau apa dalam ni? 10 minit lagi. Banyak lagi benda nak cakap. Tu. Kita selamanya dalam bulan Ramadan, selamanya kita berada dalam ibadah. Sepanjang kita duduk dalam bulan Ramadan tu, selama tu kita duduk dalam ibadah. Kita dah tengah puasa, kita solat. Solat dalam puasa, ibadah dalam ibadah. Nampak? Waktu bila kita nak jumpa? Waktu bilakah kita nak jumpa yang kita buat ibadah dalam ibadah? Tak ada. Melainkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam bulan puasa inilah yang bila kita solat dalam kita berpuasa. Kita sedekah dalam kita berpuasa. Sedekah, susah payah nak sedekah lah ni. Tak berapa pergi masjid, tak berapa pergi surau. Lah ni sedekah online. Sedekah online. Kan? Kamu semua boleh buka online semua. Transfer RM1. Susah nak bagi tips kepada hadirin-hadirat yang kerja, atau anak-anak yang dah kerja ke, yang alumni semua ni dah kerja dah kan, daripada gaji dah, atau sahabat-sahabat yang dah ada gaji lah. Gaji masuk saja, sama kita duk transfer banyak bil bil elektrik, bil air lah, bil Astro lah, apa semua tu. Kita savekan juga, kita make as favorite beberapa account yang kita boleh transfer sebagai sedekah. Banyak lah ni. Pusat Tahfiz, Mahat Tahfiz, Syria Care, Malaysia Care for Syria, Aqsa Palestin ke apa semua. Nombor-nombor akaun ni biar banyak tak apa. Banyak nombor akaun ini kita make favorite dalam kita punya transfer. Dan setiap kali masuk gaji ataupun anak-anak yang allowance ni, masuk je allowance dalam akaun BSN, transferkan RM1. Ustazah, kami allowance pun 430. Nak sedekah banyak-banyak tak boleh. Tak apa cik oi, tak apa. Allah Maha mengetahui cik oi. Transferkan RM1 dalam Palestin, RM1 dalam Syria, RM1 dalam Mahat Tahfiz mana, Matin ke, RM1 dalam Mahat Tahfiz mana, Matan ke, Matan ni Ustaz Dusuki di Shah Alam, RM1 dalam mana-mana Mahat Tahfiz, RM1. Dapatlah 10 organisasi, RM10. Okeylah, sedekah. Alhamdulillah. Jadi ibadah dalam ibadah ni, kita takkan jumpa tempat lain ataupun kita takkan jumpa bulan lain melainkan kita duduk di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dan kita takkan jumpa bulan-bulan yang lain yang mana kita makan kita dapat pahala. Kita tidur kita dapat pahala. Tidur dapat pahala. Bulan puasa, satu-satunya waktu yang paling kita dapat pahala tidur ialah tidur dalam bulan puasa. Tidur waktu la ni, dia tak ada apa. Dia menjadi fitrah manusia.
tak dapat pahala pun. Kita menjaga hak badan kita sebagai badan kita, badan fitrah badan kita lah. Nah, yang bulan puasa sajalah, kita buat apa saja yang berbentuk amalan, semuanya dapat puasa, dapat pahala. Nah, banyak pula duk tanya ni. Kami di asrama, Ustazah kalau sahur tengah malam sebelum tidur dikira pahala terjawab dah. Ustazah kalau kita terbangun tak tahu subuh ke belum, lepas tu kita minum, lepas tu tengok jam 6.30 batal dah puasa. Okay, nampak lah nah. Dia bangun-bangun, dia terus minum. Dia tak tahu dah subuh ke belum, lepas tu dah tengok-tengok jam 6.30. Baik, yang pertama, kalau kita bangun dalam keadaan kita terkejut. Kita terkejut dan kita rasa, Ya Allah, ambil, minum. Jadi minum dalam keadaan terkejut dan kita yakin bahawa belum masuk waktu kita minum, tak batal. Maka on. Maka tu rezeki kamu lah. Tapi kalau kita bangun, jangan tengok jam. Satgi kot subuh. Satgi kalau kita tahu subuh satgi, puasa kita tak sah. Apa ambil air pergi minum. Tak boleh lah. Hak tu batal. Hak tu tak sah. Puasa kena ganti. Nah, sebab sengaja minum dan sengaja untuk tidak tengok jam kerana dia tahu dah satgi dia tengok jam, dia tahu dah subuh. Tu tak boleh lah. Jadi bangun dan tengok keadaan kamu lah. Susah nak kata pun, Susah tak tahu keadaan kamu bangun tu. Bangun dalam keadaan terkejut. Kamu terkejut dan kamu, dok gini. Semua orang tidur. Semua orang tidur. Lampu gelap lagi. Dok gini. Ambil air pun minum. Lepas minum tengok jam. Ya Allah, 6.30. Depa semua pun tak sahur juga. Maka ketika itu kamu teruskan puasa. Maka dikira sebagai kamu tidak sengaja dan kamu yakin sebelum kamu minum tu kamu kata masih lagi di dalam waktu imsak atau sebelum subuh. Tapi jangan amalkan Pak Lan. Jangan amalkan. Tak baik untuk kesihatan. Nabil, Ustazah cerita sikit kelebihan baca Quran bulan Ramadan. Allahu Akbar. Cerita tentang Quran ni hebatlah. Kalau baca Quran, kalau kita baca Quran bulan Ramadan ni, tak ada siapa nak sangkal lagi dah. Kalau kita baca, sebab tu Ustazah atau dengan anak-anak yang lain-lain tu, kita duk berlatih sekarang ni, satu hari satu juzuk. Berlatih ni, satu hari satu juzuk. Kita buat Quran hour kan. Sebenarnya PKP ni kita ada Quran hour, Quran time tu kan. Quarantine, Quran time tu. Kita berlatih satu hari satu juzuk. Untuk pasal apa? Kita nak istiqamahkan amalan kita itu, nak bawa kepada Ramadan nanti. Selama ni bukanlah tak baca Quran. Baca Quran ketika kita kerja, kita baca Quran. Tetapi kita baca biasalah, daripada satu ain ke satu ain saja. Waktu maghrib saja baca. Waktu lain tak baca dah. Tapi waktu lah kita kena berlatih untuk kita menghadapi Ramadan, supaya Ramadan esok kita rasa manis baca Quran. Kalau Ramadan baru kamu nak jadikan latihan, Ustazah takut kamu tak rasa manis. Bila tak rasa manis, kita tak mau buat. Kita buat sekali, kita buat 2 kali, kita tak mau baca dah. Sebab baca Quran ni dia kena ada manis. Bila manis, tu manisnya iman. Bila manis tu kita rasa nak buat, nak baca. Jadi sebab itu kita di Kelab Rakan Islah, kita sekarang ni sedang berlangsung lebih kurang dah rasanya dekat 3 minggu juga. Kita 2 minggu lebih kita dah menganjurkan Quran time. Satu hari satu juzuk, satu hari seorang satu juzuk, satu hari kita khatam 30 juzuk. InsyaAllah. Kita ada buat satu grup tadarus IPG KBM bertadarus. Siapa yang dengar ni, siapa nak join, tanya kawan-kawan yang dah join tu, nanti ambil link, boleh masuk, boleh join sekali. Kalau nak cerita dengan lebih banyak lagi, memang tak cukup 1 jam tentang Quran dan Ramadan. Jadi Ustazah nak kata, kena dapatkan manis dulu. Bila dapat manis, kita dapat istiqamah. Sebab nak mencapai ke istiqamah tu, nak mencapai ke, kalau dalam solat kita khusyuk, kalau dalam amalan kita istiqamah, nak mencapai ke istiqamah tu, Allahu Akbar, sangatlah susah dan sangatlah memerlukan usaha dan memerlukan latihan. Jadi dengan latihan-latihan ni, maka kita akan capai kepada manis. Bila kita rasa manis, kita rasa sedap, kita rasa syok, kita rasa seronok, kita akan ulang-ulang.
Nah, dan kita tak berat bagi kita untuk kita baca 1 juzuk satu hari. Abi cari buku tak jumpa, dia mai tunjuk ni dia. Buku Kiamat Hampir Tiba. Nah, nampak tak? Buku ni nah. Kelabu ke? Terbalik ke tak? Tak apalah. Kiamat Hampir Tiba nah. Ni ada gambar jam depan tu. Ada gambar jam. Buku ni, buku yang saya cerita tadi. Cerita buku ni himpunan hadis tentang akhir zaman. Hadis cerita tentang rumah, bukan rumah, tempat duduk Dajjal, di mana Dajjal duduk, Dajjal rupa lagu mana, Dajjal ni apa benda, dia manusia ke, dia orang ke, dia kucing ke, apa semua ada cerita dalam ni. Cari dah. Ini bukan mestika biasa-biasa. Kalau mestika, buku mestika tu dia rekaan, mitos. Tapi yang ni tak, nah, tapi baca dia syok sebab dia berbentuk apa? Berbentuk orang kata apa? Mistik lah juga. Dajjal kan? Dajjal. Jadi boleh cari buku ni nah. Kiamat hampir tiba. Abi pun Google lah buku. Kami ada 2 buku ni, tak tahu pergi mana. Ada 2 buku ni. Tak tahu dah, cari tak jumpa dah. Okey. Jadi habis dah cerita tadi nah. Okey. Saya Saleha Azmi. Ustazah pandangan Ustazah kalau masa berbuka tu kita duduk atas tikas jadah dah siap-siap untuk maghrib. Masuk batik berbuka terus je. Sekejap, Ustazah tak simo. Tekan simo tak boleh. Jadi maksud dia masuk waktu berbuka terus je buka dan terus solat maksud dia gitu. Bagus dan bagus waktu maknanya kita letak air dengan tamar kita di sebelah tepi sejadah kita pun ambil makan minum. Bila azan saja kita pun makan sikit, minum sikit, kita terus solat maghrib. Lepas tu kita teruskan dengan makan yang biasa tu, boleh, tak ada masalah, bagus. Maka kamu akan dapat pahala solat di awal waktu. Okey. Kat mana dapat buku tu Ustazah? Cuba cari dekat Shopee atau Lazada ada. Shopee atau Lazada sebab lah ni kamu tak boleh keluar PKP, takkan nak pergi kedai buku. Tapi itulah sayang, biasanya ada dekat pesta buku, tapi dah pesta buku pun tak ada dah ni. Jadi kamu pakai Shopee, Lazada lah. Ustazah pun beli cili giling pun pakai Lazada. Sebab stok di kedai dah tak ada. Nak ceritanya macam itu, ya. Baik, kita tak habis-habis lagi, dekat pukul 10 dah. Baik. Seterusnya adalah kita nak cerita Ramadan ini, orang yang berpuasa ini. Ustazah ambil yang mana yang kita seronok untuk bercerita orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan sepenuh tawaduk kepada Allah, dengan sepenuh dia menjaga puasa dia itu, dia akan dibenarkan oleh Allah, dijemput oleh Allah untuk masuk syurga melalui satu pintu yang pintu khas diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa sahaja, iaitu pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini daripada perkataan hilangnya dahaga. Dahaga, perkataan dahaga ini, perkataan atau perkataan Rayyan ini, Rayyan adalah dia adalah satu kalimah yang kita kata kalau dari segi erti bahasa biasa dia tak boleh digambarkan. Tak boleh digambarkan tu macam mana? Macam contoh dia, kalau kita buat timbal balik kalau kita kata apa? Lapar, lawannya apa? Kenyang, kan? Lapar, kenyang. Dan kita boleh bayangkan tu. Kita pernah rasa lapar dan kita pernah rasa kenyang. Wangi, lawan dia apa? Busuk. Kita pernah bau wangi dan kita pernah bau busuk. Itu lawan dia. Maknanya kita boleh cerita pada orang bagaimana keadaan sifat itulah. Dahaga. Dahaga lawan dia apa? Dahaga lawan dia apa? Sebab tu kata tadi, dahaga ini lawan dia adalah Rayyan tu tadi. Rayyan inilah yang tidak boleh digambarkan dengan kata-kata. Dahaga lah, haus. Kita tak boleh kata kita haus. Sebab haus ni sama dengan dahaga. Sama dengan dahaga. Jadi dahaga ni lawan dia apa? Tak dahaga. Tak dahaga. Tak dahaga. Macam mana nak describe tu? Macam mana nak gambarkan tu? Menunjukkan kata pintu Rayyan yang Allah sediakan untuk orang yang berpuasa ini
bukan biasa-biasa. Bukan kaling-kaling. Sebab apa? Sebab dia satu benda yang Allah bagi pada orang yang sanggup tahan dahaga. Kan kita tengok kan, kalau kita buka puasa, tengoklah nanti bila dah 1 Ramadan hari Jumaat, ramai-ramai buka puasa. Berapa juz ada atas meja. Satu hari bukan berapa juzuk dia baca, juzuk Quran. Berapa juz dia minum. Juz lawan juzuk. Bersusun air tembikar, air soya, air tebu, air krisantimum tu dia. Air apa? Bersusun. Dan perkara pertama yang kita buat ketika azan maghrib di waktu bulan puasa ialah minum. Sudah semestinya yang pertama kita ambil tamar lah sebagai sunat. Dan semestinya kita akan minum. Ada orang lepas ambil tamar dia akan makan nasi terus. Ada tak? Ustazah rasa tak ada. Ustazah sendiri pun lepas tamar mesti minum air. Masa ni air tak payah kira lah gelas. Gelas yang paling tinggi tu yang kita pilih. Siap gelas tu pula macam ada nama. Ini gelas ni kakak punya, ni abang punya, ni adik punya, ni kakak punya. Sampai gelas tu ada nama. Orang lain tak boleh guna, dia seorang yang boleh guna. Gelas tu pula ada 3. Satu gelas tembikai, satu soya, satu ayak tebu. Tu dia. Nampak? Air adalah yang pertama yang akan kita minum. Jadi untuk menghilangkan dahaga, sebaik saja kita hilang dahaga, kita tak boleh nak cerita betapa kita hilang dahaga. Betul tak? Kita tak boleh cerita, Alhamdulillah hilang dahaga. Kita tak kata gitu, Alhamdulillah sedapnya ayak ni. Dan kita tak boleh nak cerita, kita tak pernah gambarkan pun pada orang. So dahaga lawan dia apa? Tak pernah. Kerana itulah dia maksud rayyan. Itulah dia maksud rayyan. Yang kita tak boleh nak gambarkan. Dan pintu-pintu ini disediakan kepada orang yang sanggup dahaga demi Allah. Sanggup berpuasa demi Allah. Sanggup menahan lapar dan dahaga kerana Allah. Jadi pintu rayyan. Kita nak masuk pintu rayyan tu. Ustazah rasa dah pukul 10. Ustazah nak jawab soalan lah. Sikit ya lagi. Sikit ya lagi. Apakah amalan wanita haid? Amalan wanita haid ini selain daripada perkara yang diharamkan untuk kamu, iaitu solat, pegang Quran, kamu boleh buat benda lain. Baca ma'thurat, baca hizib. Tahu hizib, Hizbul Bah, baca hizib Imam Nawawi, bacalah macam-macam yang lain lagi. Baca zikir. PKP ni Ustazah ada satu zikir yang Ustazah amalkan senyap-senyap lah. Tak ada lah baca kuat-kuat pasang mic tu dok lah. Baca sorang-sorang waktu masak, baca sorang-sorang. Ustazah baca zikir apa? Zikir paling mudah, kita semua pun baca. Khusus sebab PKP ni, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ustazah sedang membayangkan Ustazah ni umpama Nabi Yunus yang duduk di dalam ikan nun. Yang duduk di dalam ikan nun. Kamu bayangkan Nabi Yunus duduk terkurung di dalam ikan nun. Dan baginda baca doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang. Sebab kita terkurung dalam rumah kita. Kita terkurung dengan PKP. Kita terkurung. Allah jadikan musibah ini menjadikan kita terkurung. Maka kita ada mentor kita. Siapa mentor kita? Nabi Yunus. Nabi Yunus mentor kita. Kita ikut mentor kita. Semua nabi-nabi adalah mentor kita yang diketuai oleh ketua mentor. Kita protege. Diketuai oleh ketua mentor. Siapa ketua mentor? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yunus kita ikut. Mentor dah ada. Kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Khusus kerana PKP. Maka bawakan amalan ini di dalam Ramadan nanti. Yang di mana Ramadan ini, Ramadan pun nanti sebenarnya kita perlu banyak istighfar pada Allah. Sebab Allah janji
Kalau siapa ingat kisah Nabi naik tangga mimbar 3 kali Nabi amin tu, antaranya adalah Nabi mengaminkan doa Jibril. Jibril kata, celakalah orang yang keluar daripada Ramadan dalam keadaan tidak diampunkan Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka Nabi amin. Maka dengan itu kita kena istighfar banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta ampun dengan Allah. Minta istighfar dengan Allah. Nah, pegang biji tasbih tu. Tasbih ni nampak macam konvensional, macam tradisional. Tapi sebenarnya tasbih ni kena jadikan kawan baik kita sepanjang PKP. Kita bukan ada orang lain dah nak tengok kita. Suzah ada banyak benda nak sebut. Tapi dah 10 lebih dah. Suzah puasa, Suzah perlu berhenti di sini. Sebelum Suzah habiskan dengan jawab-jawab soalan ni, kita akan, insyaAllah kita akan usahakan mungkin kuliah yang lain. Kuliah yang lain. Soalan nombor 2. Mula puasa penuh pada usia 10 tahun, adakah kena ganti puasa yang sebelumnya meskipun belum datang haid? Tak perlu ganti, tak wajib ganti kerana kita ada syarat sah, syarat rukun. Kita ada syarat sah, syarat wajib puasa. Kalau budak 10 tahun ini, dia dikira syarat sah puasa. Kalau dia puasa, puasa dia sah, tapi dia tak wajib puasa. Sebab syarat wajib puasa adalah mukallaf. Mukallaf ni kita kena tengok banyak benda lagi. Jadi, kalau dia dah start puasa 10 tahun penuh, tiba-tiba darjah 5 dia ada tinggal sebab demam tapi dia belum period, maka tak perlu qada. Tak perlu qada sebab dia belum mukallaf. Hukum mandi terlalu lama adakah dibenarkan berus gigi sebelum buka puasa? Hukum mandi terlalu lama makruh. Cik oi makruh. Boy mandi lama-lama pasal apa? Tahan, tak payahlah mandi lama. Mandi biasa-biasa cukup. Dibenarkan berus gigi sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa tak payahlah berus gigi. Jangan berus gigi. Mulut itu adalah bau yang kamu keluarkan tu umpama kasturi. Ini hadis sahih. Dah wangi dah. Pasal apa kita nak pi bruih pula? Janganlah pi bruih. Hukum dia makruh. Melainkan gigi kamu di dalam rongga, duduk di sini, maka batal lah puasa. Sebab kena jolok pula berus gigi itu pi masuk dalam rongga dalam tu, maka batal puasa. Gigi duduk di luar ni tak apalah, makruh saja. Tapi tak payahlah duduk bruih. Masa ni pula rajin nak bruih gigi. Sebelum ni tak rajin pun amboi. Bagaimana cara untuk pastikan bahawa puasa kita ni tidak terbatas saat kita sedang merasa makanan yang dimasak? Baik. Yang pertama makruh. Kita duk kecap-kecap tu dan kita ludah balik semula. Kalau boleh tu masak je lah. Sebab itulah masak ni pun kena berlatih. Kalau orang yang dah profesional, cuba tengok mak kita tak gaduh rasa. Mak kita, tok kita, makcik kita tak gaduh rasa. Dia masak. Dia buh garam tu pun dia tahu dah. Memang rasa punya, memang sedap punya. Sebab tu kena masak, cik. Belajar masak di rumah Kena belajar supaya kita jadi mahir. Bila kita mahir, kita tak payah nak kecap-kecap makanan lagi dah. Duk kecap-kecap duk. Sebab kita telan ya. Baik, mengapakah tidak sah puasa seorang itu sekiranya dia terlupa niat di malam hari walaupun tidak sengaja? Adakah wajib ganti puasa? Mengapa tidak sah puasa sekiranya walaupun tidak sengaja? Wajibkah ganti puasa? Dia kena niat pada malam, pada malam hari. Sebab apa? Sebab Ustazah dah buka dalam, Ustazah dah semak dalam kitab ni. Untuk niat, melafazkan niat, Sana sorry tak jumpa apa dah. Dalam kitab ni kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah muka surat 550. Siapa yang ada kitab siapa yang ada kitab? Okey. Baik. Kenapa wajib berniat puasa pada waktu malam? Setiap malam dalam mazhab Syafi'i ialah setiap hari pada bulan Ramadan adalah satu ibadah yang tersendiri atau terpisah-pisah. Sebab itulah tidak cukup kalau berniat hanya sekali sahaja. Jadi setiap malam kena berniat, ya. Setelah berniat berpuasa sebulan di awal malam bulan Ramadan, dia hendaklah berniat pula setiap malam kerana mengikut pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tidak wajib berniat malam untuk puasa sunat.
Tapi puasa fardu, puasa Ramadan wajib niat pada waktu malam. Nah, jika dia terlupa berniat pada malamnya, dia masih boleh berniat sehingga sebelum masuk waktu zuhur dengan syarat dia belum makan. Ini puasa sunat tadi. Ini puasa sunat tadi nah. Ini puasa sunat. Contoh dia tak makan, tak ada apa nak makan pagi. Ataupun sibuk buat assignment. Apa kan suka buat assignment dalam ini ni. Buat assignment, buat assignment, tengok jam, ya Allah, pukul 11 pagi. Makan apa pun tidak lagi. Cari makanan, roti semua pun tak ada dah. Kantin pun tutup, kafe tutup, semua tutup. Maka niatlah puasa pada ketika itu. Yang tu puasa sunat. Nah, puasa sunat, ya. Okey. Untuk puasa fardu, untuk puasa Ramadan ini wajib untuk puasa pada waktu malam. Nah, puasa pada waktu sebab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Yang terakhir, soalan terakhir, setelah berbuka saya hendak menyucikan diri sebelum menunaikan solat, tetapi menyedari didatangi haid. Adakah puasa saya sah? Baik, ada dua keadaan di sini. Yang pertama, kamu kena lihat keadaan darah kamu tu. Rasa-rasa kamu dia keluar masa dah lama ke ataupun baru. Macam itu. Nah, biasanya orang perempuan ni jaranglah untuk dia tidak ketahui haid dia tidak keluar, ataupun jarang untuk dia tidak ketahui keadaan haid dia, keadaan keluar haid. Biasanya kalau orang perempuan, sebab ni kalau cerita orang lelaki, dia bukan reti, dia tak tahu, dia tak pernah rasa. Nah, haid ini kadang orang perempuan ni dia boleh berasa darah terkeluar, ya, dia boleh berasa, ya. Kadang-kadang rasa basah, kadang-kadang rasa macam bukan terkencing tapi ada benda terkeluar, ya. Kita tengok keadaan, ya, kita tengok keadaan. Pada waktu kamu lepas kamu makan, kamu dah basuh pinggan, kamu naik nak pi solat, kamu pun pi buang air kecil, tiba-tiba nampak darah di seluar dalam kamu. Kamu tengok, kamu perlu ada satu bentuk keyakinan. Yakin yang mana? Yakin sebelum ke yakin selepas? Yakin sebelum atau selepas? Kalau kamu yakin dia adalah sebelum kamu buka puasa, maka kamu wajib qada dan kamu tak boleh tidak berdosa. Dan kamu wajib qada, kamu tidak berdosa. Dan kamu dikira kamu period lah. Nah, tapi kalau kamu yakin dia adalah darah yang masih baru, yang tak berapa nak lekat lagi kat seluar dalam tu, yang dia keluar selepas kamu berbuka puasa, maka kamu yakin puasa kamu tadi diterima Allah. Macam tu saja. Nah, kena lihat. Kalau Ustazah nak putuskan dari segi hukum, Ustazah tak tahu keadaan. Jadi kamu sendiri kena nilai keadaan keyakinan kamu pada keluarnya darah tu. Nah, kalau dah keluar, kalau darah tu dah keluar sampai dah merebak, dah bercampur dengan peluh, tu lama dah lah tu. Nah, tu lama dah lah tu. Tapi kalau darah tu masih lagi nampak macam masih lagi terbentuk, ada masih lagi berkilat-kilat, maknanya masih berair, masih lagi nampak baru, macam dia tak merebak ke seluar dalam tu lagi. Dia Ustazah kalau cerita bab haid ni memang transparent ni. Ni bila buat public ni risau ke ni. Yang seronoknya cerita di jannah ni bosyok. Jadi kalau tu nampaknya masih baru. Kalau baru tu maknanya dia keluar selepas kamu berbuka puasa. Maka yakinlah bahawa puasa kamu tadi tu adalah penuh. Nah, okey. Jadi Ustazah itu sahaja untuk malam ini, insya-Allah. Kita akan cuba jadikan buat kuliah lagi lah. Kita akan cuba, nah, insya-Allah. Fatin Sakinah Zamhuri, Ustazah saya ada 2 soalan. Ustazah tak boleh tekanlah Simo ni pasal apa? Yang ni nanti Ustazah type nah, Fatin nah. Ustazah type dekat ni. Nurul Ashikin Fatini pun Ustazah akan type nanti nah. Saya tak boleh tekan ni Simo. Jadi Ustazah tak nampak soalan kamu. Simo ni. Tak ada dah. Jadi Ustazah saya itu saja untuk malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang meluangkan masa nah. Ustazah minta ampun, minta maaf kalau ada salah silap pada penyampaian Ustazah. Kalau kamu tak berapa nak faham bahasa utara Ustazah nah, Ustazah memang lagu ni nah. Memang tak boleh nak elak dah. Jadi Alhamdulillah, semoga terubat kerinduan kita untuk baca kitab sama-sama seperti yang kita lakukan sebelum ini setiap hari Rabu di Surau Jannah nah.
Jadi Ustazah akhiri di sini. Ustazah minta maaf sepanjang penyampaianku ada salah silap. Mana contoh-contoh Ustazah sebut nama tu semuanya adalah contoh belaka. Nah, tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang mati. Nah, jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada masa-masa akan datang. Jadi Ustazah doakan kita semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Semoga kita semua dilimpahi dengan kurniaan nikmat Allah dan dilimpahi yang terutamanya sekali nikmat iman dan Islam, ya. Dan kita tutup perkongsian kita hari ini, majlis kita hari ini dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.